Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Berjumpa lagi kita untuk sesi borak-borak PJPK bersama Cikgu Zul bagi episod yang kedua. Jadi minggu ini kita akan bincangkan satu lagi topik terakhir yang sangat menarik di bawah komponen kecerdasan berasaskan fizikal. Jadi pastikan semua murid memberikan perhatian penuh sepanjang menonton video ini. Jadi topik yang kita akan bincang pada minggu ini ialah komposisi badan. Apa itu komposisi badan? Kita selalu mendefinisikan seseorang individu itu gemuk, kurus, tembam, pendek dan macam-macam lagi. Tapi apakah yang mewakili gemuk, kurus tersebut? Jadi dalam sukan, komponen yang kita sebutkan sebagai gemuk, kurus, tembam dan sebagainya itu dipanggil sebagai komposisi badan. Jadi hari ini kita akan tengok apa tu komposisi badan. Let's go. Okey, pertama, maksud komposisi badan. Komposisi badan mengikut pengertiannya ialah peratusan lemak dalam tubuh badan berbanding otot dan tulang. Maksudnya, untuk mendapatkan komposisi badan seseorang, peratusan lemak perlu dibandingkan dengan benda-benda lain yang terdapat dalam tubuh individu tersebut. Benda-benda lain tu seperti otot, tulang dan sebagainya. Tapi kalau dari segi pandangan mata kasar, kita selalu melihat komposisi badan seseorang itu melalui bentuk badan manusia. Dan bentuk badan manusia ni boleh dibahagikan kepada 3 jenis bentuk. Pertama, ectomorph. Kedua, mesomorph. Dan ketiga, endomorph. Jadi kalau awak tengok pada gambar yang cikgu sediakan tu, awak boleh tengok dengan jelas yang ectomorph tu mewakili badan seseorang yang kelihatan kurus. Jadi badan individu yang berbadan kurus digolongkan dalam golongan endomorph. Manakala individu yang berada dalam bahagian sedang, berotot sedikit dan mempunyai tubuh yang dikira ideal akan digolongkan dalam golongan mesomorph. Dan yang terakhir, individu yang kelihatan sedikit gempal, berisi dan pada pandangan kasar mungkin mempunyai peratusan lemak yang tinggi diletakkan dalam kumpulan yang dipanggil endomorph. Jadi murid-murid, pertama, murid-murid kena pastikan apakah jenis tubuh badan yang murid ada sekarang. Pertama, ectomorph. Kedua, mesomorph. Atau yang ketiga, endomorph. Yang mana satu? Baik, seterusnya. Dalam proses sains untuk kita mengukur komposisi badan, terdapat pelbagai cara yang boleh kita gunakan untuk mendapatkan komposisi badan seseorang secara tepat. Dan kaedah ini boleh digunakan sama ada menggunakan pengiraan atau menggunakan pengukuran terus. Jadi pada hari ini kita akan berbincang dua kaedah mengukur komposisi badan yang akan kita jumpa dalam unit PJPK, iaitu kaedah pertama, kaedah lipatan kulit, dan yang kedua kita panggil sebagai waist to hip ratio, WHR. Apa itu kaedah lipatan kulit? Kaedah lipatan kulit bermaksud kaedah yang menggunakan alat yang kita panggil caliper. Caliper ni kalau murid-murid tengok di sekolah, dia seperti sebatang penyepit yang mempunyai tanda sukatan yang kita akan guna untuk mengepit ukur lipatan kulit pada bahagian tertentu badan. Nanti kita akan masuk secara detail. Jadi kaedah lipatan kulit ni kita akan belajar pada tingkatan 1 di bawah topik komponen kecerdasan berasaskan kesihatan untuk subtopik komposisi badan. Dan yang kedua, kaedah pengukuran seterusnya kita sebut sebagai waist to hip ratio. Okey, kaedah ini ialah nisbah lipatan pinggang ke pinggul yang diambil bagi menentukan komposisi badan berdasarkan carta normal. Maksudnya melalui kaedah ini kita akan ukur lilit pinggang kita dan ukur lilit pinggul kita akan bahagikan, dan hasil bahagi itu kita akan rujuk pada satu jadual yang disediakan oleh saintis untuk mendapatkan berapa
peratus komposisi lemak badan kita yang sebenar. Dan kaedah yang kedua ini murid sepatutnya pelajari semasa tingkatan 4 di bawah subtopik yang sama, iaitu komposisi badan. Dan hari ini kita akan cuba untuk kuasai kedua-duanya sekali. Okey. Pertama kita melihat pada kaedah yang akan kita pelajari di tingkatan 1, iaitu kaedah lipatan kulit. Kaedah lipatan kulit ini akan mengukur unit dalam milimeter dan mengambil pada bahagian tertentu badan, iaitu 2 bahagian saja. Pertama di lipatan kulit tricep, iaitu di bahagian sini kita akan membuat satu cubit kulit dan kita akan mengukur kadar lipatannya. Dan bahagian yang kedua yang diambil lipatannya adalah bahagian gastrocnemius, iaitu bahagian otot di bahagian betis bawah badan. Juga konsepnya sama, kita akan membuat satu cubit dan kita akan mengukur menggunakan kaliper berapakah saiz lipatan kulit yang kita dapat daripada cubitan tersebut. Untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai prosedur ini, murid boleh membuka buku teks tingkatan 1 dan merujuk muka surat 118 hingga 119 untuk mendapatkan prosedur yang sebetulnya. Tapi yang paling penting, untuk setiap bahagian ini akan diambil 3 kali ukuran untuk memastikan ketepatan. Andainya ukuran pertama kita dapat dalam 10 mm dan ukuran kedua kita dapat 13 mm. Jadi ujian itu perlu dilakukan semula kerana perbezaan ukuran kedua dan pertama tu melebihi julat perbezaan 2 mm. Ada masalah kurang tepat. Jadi kita kena ulang yang kali pertama lagi. Jadi bila kita dah dapat 3 percubaan yang tidak jauh beza, kita akan mencari nilai min ataupun secara formula bacaan 1, bacaan 2 dan bacaan 3 akan ditambahkan dan dibahagikan dengan 3. Jadi apa yang nilai yang kita bahagikan dengan 3 itu adalah nilai yang terakhir yang kita akan catatkan. Okey, contoh bergambar yang cikgu boleh tunjuk adalah seperti itu. Okey, ini adalah bahagian tricep yang cikgu katakan tadi, iaitu bahagian otot lengan manusia. Kita akan ambil secubit dan kita akan menggunakan alat yang dipanggil kaliper untuk mengukur berapa banyak kulit yang berjaya dicubit dengan satu cubitan. Dan ini adalah bahagian kedua, iaitu bahagian gastrocnemius. Kita mencubit kulit di bahagian betis dan kita akan mengukur juga menggunakan alat yang dipanggil kaliper untuk mendapatkan berapa milimeterkah nilai lipatan tersebut. Okey, jadi kalau awak tengok gambar 1 dengan gambar 2 ni, alatnya berbeza. Alatnya berbeza kerana kedua-dua alat ni masih lagi dipanggil kaliper, tapi kaliper ni terdapat banyak jenis di pasaran. Jadi ini contoh kaliper yang awak boleh gunakan di pasaran. Ada jenis yang dipanggil Harpenden caliper yang menggunakan air pressure. Ada kita panggil slim guide caliper yang untuk mendapatkan julat yang lebih kecil. Ada lush caliper untuk mendapatkan lipatan yang lebih besar. Dan yang terakhir AccuMeasure caliper. Dan AccuMeasure caliper ni biasanya digunakan di sekolah kerana dia lebih mudah didapatkan dan harganya lebih murah di pasaran. Jadi kalau murid berpeluang ke sekolah nanti, kita akan cuba membuat amali mengukur kaedah lipatan kulit murid-murid untuk mendapatkan komposisi badan. Jadi kita harap kita akan boleh buat yang ni di sekolah nanti. Okey. Jadi kaedah yang kedua yang kita akan belajar, terutamanya murid tingkatan 4 akan jumpa ni dalam buku teks, kita panggil kaedah waist to hip ratio. Waist itu apa? Waist tu pinggang dan hip tu pinggul. Jadi apa yang kita akan ambil adalah kita akan ambil ukuran lilit 2 bahagian. Ukur lilit 2 bahagian, iaitu ukur lilit bahagian pinggang dan ukur lilit bahagian pinggul, iaitu di bawah pinggang. Dan kita akan bahagikan 2 nilai tersebut dan hasil bahagi tu kita akan tengok pada satu jadual norma untuk kita bandingkan kita berada dalam kumpulan mana. Okey. Jadi untuk bahagian perut, kita akan ambil di bahagian yang ada curve. Dan kita akan ambilnya semasa kita menghembuskan nafas. Okey. Jadi kalau awak tengok di bahagian hadapan, bila kita menghembuskan nafas, perut kita akan sedikit naik dan kita akan ambil di bahagian tersebut. Manakala kalau bahagian pinggul, dari pandangan sisi,
kita akan ambil di bahagian bawah sedikit daripada pinggang dan membawa ke bahagian hadapan perut. Okey. Jadi kita akan betul-betul lalu di bahagian punggung untuk mendapatkan saiz bahagian pinggul, dan kedua-duanya kita akan bahagikan untuk mendapat nilai yang akan dirujuk pada carta normal. Okey. Tapi apa kekurangan kaedah ini? Kaedah ini lebih sesuai untuk kita uji kepada orang yang berada di dalam golongan normal pada BMI. Kalau awak tu berada dalam golongan overweight atau build underweight dalam BMI, kaedah ini tak terlalu sesuai digunakan kepada awak. Itu kekurangan kaedah ini. Okey, kita tengok contoh Contoh gambar macam mana cara nak ambil ukurannya. Okey. Macam cikgu cakap tadi, kalau bahagian pinggang, awak ambil di bahagian curve badan awak, tapi pastikan awak ukur semasa awak sedang menghembuskan nafas. Untuk bahagian pinggul, awak ambil bawah daripada pinggang, tapi kena pastikan dia lalu di bahagian punggung. Okey. Dan nilai yang awak dapat dari sini, awak akan bahagikan dengan sini untuk mendapat rujukan nilai awak berapa di sini, dan awak boleh masuk di dalam kelas sama ada cemerlang, baik, sederhana, tinggi atau sangat tinggi. Okey, itu kaedah yang kedua yang kita lakukan. Okey, ada tak kaedah lain yang boleh kita guna dalam mengukur komposisi badan? Ada, banyak. Okey, cikgu ada beri beberapa contoh. Mungkin awak boleh jumpa ni di sekolah untuk tingkatan lain, ataupun mungkin awak boleh jumpa di luar sana lah. Okey, kaedah yang paling mudah tanpa ada pengiraan, tanpa ada alat. Kita panggil kaedah pertama visualisasi. Awak hanya perlu melihat badan awak sendiri di dalam cermin, dan awak nilai badan awak sama ada awak tergolong dalam golongan yang mana. Golongan kurang berat, golongan sederhana atau lebih berat. Jikalau awak melihat badan awak sedikit kembang dan sebagainya, awak boleh golongkan awak dalam kumpulan ketiga, iaitu kita bagi medomorph, yang mempunyai lebih lemak dan lebih berat. Jadi itu adalah cara paling mudah untuk kita kenal komposisi badan, iaitu melalui visualisasi. Cuma kekurangan visualisasi, kita tak akan dapat nilai. Kita hanya dapat gambaran semata-mata. Okey, kaedah yang kedua, ini yang awak biasa jumpa pada ujian segap. Kita panggil indeks jisim tubuh, atau awak selalu sebut sebagai BMI. Yang kita ukur awak punya tinggi dan kita timbang awak punya berat, dan kita gunakan formula berat bahagi tinggi darab tinggi untuk dapatkan nilai BMI. Jadi kalau orang yang BMI-nya 20, 21, 22 dan sebagainya, kita klasifikasikan sebagai normal, dan yang tinggi kita panggil overweight, dan yang kurang kita panggil kurang berat. Jadi itu BMI. Okey, kaedah-kaedah lain yang juga sesuai digunakan, kita menggunakan rumus ataupun formula Hodgson-Beckett. Formula Hodgson-Beckett ni murid boleh dapatkan terus di internet. Murid hanya type Hodgson-Beckett. Jadi dia ada sediakan kalkulator untuk kita. Kita hanya masukkan nilai. Apa yang murid perlu masukkan adalah masukkan jantina, umur murid semasa membuat ujian, murid masukkan tinggi, berat dan ukur lilit dua bahagian, iaitu bahagian leher dan pinggang. Jadi kalkulator tu akan kirakan menggunakan formula dia dan akan keluarkan nilai berapa peratus lemak murid yang ada dalam badan. Itu yang ketiga, senang, boleh dibuat di hujung jari juga. Okey, keempat, yang terakhir, rumus persamaan Nuremberg. Rumus persamaan Nuremberg ni, kita perlu mengambil ukur lilit beberapa bahagian badan dan kita masukkan perbandingan di dalam jadual dengan merujuk jadual yang disediakan oleh saintis, dan kita akan dapat norma berapa peratuskah lemak kita di dalam badan berbanding anggota lain seperti otot dan tulang. So, ukur lilit yang perlu kita ambil adalah ukur lilit seperti pinggang, leher dan pinggul. Okey, jadi ini adalah contoh lain kaedah ukuran yang awak boleh amalkan. Okey, so seterusnya kita akan berbincang mengenai kelebihan orang yang mempunyai komposisi badan yang baik. Apa kepentingan setiap individu mempunyai komposisi badan yang baik? Okey, pertama, individu yang mempunyai komposisi badan yang baik, yang optimum, akan mempunyai peluang yang rendah daripada dijangkiti penyakit obesiti. Itu perkara yang pertama. Kerana
individu yang mempunyai komposisi badan yang baik ni adalah individu yang mengamalkan keseimbangan antara senaman dan pemakanan. Jadi sebab itulah kadar lemaknya berada pada tahap yang optimum. Kedua, individu yang berada dalam komposisi badan yang baik juga dapat mengelakkan diri daripada dijangkiti penyakit berbahaya seperti kencing manis dan serangan jantung, kerana apabila lemak itu berada dalam keadaan yang terkawal, dia dapat memastikan sistem-sistem lain dalam badan seperti sistem pengaliran darah dan sistem pernafasan berjalan lancar dan seterusnya, membantu mengelakkan murid daripada dijangkiti penyakit baik. Dan yang terakhir, mempunyai komposisi badan yang baik membantu kita semua untuk menyelesaikan tugasan seharian dengan mudah. Awak bayangkan seorang individu yang badannya sihat, dalam keadaan yang ideal, berjalan di sebelah orang yang berbadan lebih gempal, lebih gemuk, menaiki tangga bersama-sama. Awak boleh bayangkan individu A atau individu B yang lebih susah untuk menaiki tangga tersebut. Jadi itulah yang kita katakan sebagai komposisi badan yang baik membantu kita untuk memudahkan urusan seharian. Okey, so hari ni special. Hari ni kita ada satu tugasan untuk murid. Okey, tengok gambar yang cikgu sediakan. Okey. Badan manusia boleh digambarkan sebagai 2 biji buah. Okey. Sama ada buah apple atau buah pear. Itu adalah konsep badan manusia. Kalau awak tak mempunyai badan berbentuk buah apple, awak akan mempunyai badan berbentuk buah pear. Okey, kalau lelaki, kebiasaannya badannya mestilah berbentuk buah apple, manakala perempuan badannya mestilah berbentuk buah pear. So hari ni kita akan menggunakan konsep waist to hip ratio untuk menentukan sama ada anda berada dalam kumpulan berbentuk buah apple atau berbentuk buah pear. Cikgu akan tunjukkan demo cara untuk membuatnya. Okey, kalau murid-murid kat rumah tak ada tali ukur, tiada masalah. Gunakan apa-apa tali yang ada kat rumah. Tak kisah tali tu ada jangka atau tak. Yang penting kita nak tahu ukur liliknya sahaja. Macam cikgu hari ni, cikgu gunakan tali skipping. Sebab kat rumah cikgu tak ada tali tape. So caranya ialah, kejap. Caranya, pertama, murid perlu mengukur bahagian atas badan. Ataupun kita sebut sebagai waist, pinggang. Okey, macam yang tadi cikgu cakap prosedurnya adalah kita kena mengukur di bahagian depan dan menggunakan ruang yang paling kecil ni dan mengukur semasa nafas dilepaskan. Jadi caranya ialah okey. Jadi cikgu menjumpa titik silang tali cikgu di sini. So apa yang cikgu perlu buat ialah cikgu akan tandakan titik silang yang pertama. Okey, itu untuk bahagian waist. Seterusnya bahagian kedua kita akan ambil ukuran bahagian pinggul. Okey, caranya kita kena ambil dari bahagian sisi, lalu di bahagian punggung dan temukan di bahagian sisi. Okey, jadi ini titik perjumpaan tali cikgu. Jadi apa yang cikgu buat? Cikgu buat tanda yang kedua menandakan ini adalah ukur lilik pinggul cikgu. Okey, bila selesai, cikgu akan cari balik ukuran yang pertama di mana. Okey, ukuran yang pertama di sini dan ukuran yang kedua di sini. Bermaksud ukuran perut cikgu lebih kecil daripada ukuran pinggul cikgu. Jadi kalau kita rujuk semula gambar, cikgu berada di dalam kumpulan badan berbentuk buah pear, yang mana bahagian bawah badan lebih besar daripada bahagian atas badan. Jadi tugasan murid, gunakan apa yang ada di rumah. Cari murid berada dalam kumpulan mana. Sama ada awak mempunyai badan berbentuk buah apple atau berbentuk buah pear, dan isi maklumat tersebut di Google Form kehadiran yang cikgu sediakan. Sekian, stay safe, stay at home. Terima kasih.